Hadiah, hadiah. 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 InsyaAllah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma amin. Yang berusaha pengurusi serta ahli jawatankuasa Dewan Masjid Al-Muttaqin, ustaz-ustaz, ustazah-ustazah, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana pada pagi ini dapat kita bertemu lagi untuk menyambung tadabbur kita menerusi surah Al-Fatihah, ayat yang ke-7, ayat yang terakhir daripada surah Al-Fatihah. Dan kalau tak ada apa aral, insya-Allah kita cuba selesaikan ayat ini sebab Ramadan nanti untuk kuliah kita, kuliah tadabbur, kuliah lain ada kan saya? Kuliah duha. Kuliah tadabbur kita ni ditangguhkan kerana saya ada program di Semua Quran. Jadi lepas raya nanti baru kita akan sambung baliklah tadabbur di Dewan. Tapi insya-Allah tadabbur di Dewan Masjid, Dewan Solat pada hari Jumaat pagi, kalau tak ada apa-apa aral, berterusan macam biasa insya-Allah. Dan pada hari Jumaat ini kita akan tadabbur ayat yang ke-183 daripada surah Al-Baqarah. Persiapan menyambut Ramadan lah insya-Allah. Jadi hari ini kita cuba habiskan dengan ringkas ayat yang ke-7. Yang mana ayat yang ke-7 ni kita dah bincang pada 2 minggu lepas satu bahagian daripada keseluruhan ayat ni. Kita baca dulu ayatnya sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi setiap hari kita berdoa kepada Allah, minta Allah petunjuk untuk bimbing kita, ilhamkan kita, berikan kita petunjuk, berikan kita keteguhan di atas jalan yang lurus. Doanya ialah ihdinas siratal mustaqim. Wajib kita minta kepada Allah. Walaupun orang tu dalam kehidupannya dah lengkap segala-galanya, dari sudut kemanusiaan tu dah lengkap semua, dah harta ke, anak-anak ke contohnya, tetapi dia tetap kena minta kepada Allah jalan yang lurus. Jadi Allah bagi kita kehidupan ini tempohnya. Jadi berapa umur kita pada tahun ini? 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun. Itulah tempoh yang telah kita gunakan untuk bertemu dengan Allah. Kita sedang berjalan dalam kehidupan ini, sebenarnya mahu tidak mahu kita hendak bertemu dengan Allah, membawa amalan-amalan yang telah kita lakukan, dan Allah akan hitung amalan tersebut. Sebab tu kita kena minta dekat Allah untuk minta jalan yang lurus untuk sampai kepada Allah. Jadi nak menuju ke jalan lurus ini, kita ditempatkan di sebuah negeri yang di situ adanya tipu daya. Yang Allah sebut mata'ul ghurur. Dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Kita nak pergi Perlis, nak makan, nak beli buah mangga harum manis, tapi orang dua pergi tu singgah dekat Bukit Gantang dulu, lepas tu singgah pula kat Pening, makan apa dulu? Betul dah sampai Pening, ada orang pula kata dah halang-halang sampai Pening, kita pergi pulau teruslah, pergi Padang Kota lah. Makan pula bersembuk, betul habis 200
kan. Jadi ada orang tak sampai terus ke Perlis tu nak beli buah tu. Dah habis dah dia punya belanja. Kerana apa? Dia terpesona dengan kiri kanan dia tu. Matlamat ada tapi dia terlupa. Jadi kita nak pergi berjalan ni, kalau pergi seorang-seorang susah. Jalan dengan orang yang kita harapkan dia boleh bimbing kita sama-sama. Jadi kita minta orang yang dah lalui jalan ini, yang Allah dah endorse mereka, yang Allah dah redha kepada mereka. Itulah dia kita sambung siratal ladzina an'amta alaihim. Jadi sirata tu iaitu jalan. Saya tak tulis dah, tuan-tuan boleh tengok nota yang lepas kan. Iaitu jalan alladzina, orang-orang yang an'amta, telah memberi nikmat oleh engkau, alaihim, ke atas mereka. Dan kita tak nak ada gangguan di situ. Nak selamat daripada jenis-jenis manusia yang kita minta pula kepada Allah, kami tak mau jalan al-maghdub, ghairil maghdubi alaihim. Bukan, ghairi itu bukan. Al-maghdub yang dimurkai, alaihim, ke atas mereka. Iaitu yang engkau murka, engkau marah, yang engkau tak suka kepada mereka. Aku tak mau jalan itu. Aku tak mau orang-orang itu bersama dengan aku ketika nak menuju kepada engkau. Atau aku juga tidak mau jalan ad-dhalin walad-dhalin, dan tidak juga orang-orang yang sesat. Tak mau bersama dengan orang yang sesat dalam menuju kepada engkau, ya Allah. Aku hidup nak mengabdikan diri kepadamu. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami mengabdikan diri. Dan itulah syarat untuk bertemu dengan Allah di akhirat nanti. Jadi mari kita lihat siapakah alladzina an'amta alaihim ataupun alladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang Allah berikan nikmat ke atas mereka. Dan siapakah al-maghdubi alaihim dan ad-dhalin. Dalam tempoh waktu kita ini kita akan ringkaskan insya-Allah. Jadi siapa alladzina an'amallahu alaihim? Dia ada pecah 4 yang Allah sebut dalam Al-Quran. Surah berapa tuan-tuan? Okey, semua buka surah 4 ayat 69. Kita tengok surah 4 ayat 69. Muka surat 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dan barang siapa yang mentaati Allah. Jadi siapa yang taati Allah maksudnya apa? Siapa yang ikut Quran. War rasul, dan mentaati Rasul, mengikut sunnah nabinya. Itulah kehidupannya, dua sumber asas dalam hidupnya ini. Faulaika, maka mereka itu ma'al ladzina an'amallahu alaihim, bersama dengan orang-orang yang Allah kurniakan nikmat ke atas mereka.
Siapa? Minan nabiyyin, daripada kalangan para nabi. Itu yang pertama. Siapa orang yang Allah berikan nikmat? Pertama, para nabi. Yang kedua, as-siddiqin, orang-orang yang benar pengakuan imannya. Yang ketiga, asy-syuhada, orang-orang yang syahid. Dan yang keempat, as-salihin, orang-orang yang soleh. Mereka itu Allah kata wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka adalah sebaik-baik apa? Sebaik-baik apa dia tulis situ? Rafiqa, apa dia? Teman. Teman paling rapat sekali, teman paling tinggi yang patut kita sama-sama dengan dia. Nak menuju ke mana? Menuju kepada Allah. Jadi 4 golongan ini kita minta, sedar tak sedar, itu yang kita minta. Sama ada dia tahu atau tidak. Jadi yang pertama ialah para nabi. Adakah kita dah tahu apakah itu nabi? Minggu lepas ataupun 2 minggu lepas kita dah bincang. Nabi ini adalah satu kedudukan yang mulia, yang dia insan-insan, hamba-hamba yang dipilih. Yang ni kita tak boleh minta kepada Allah, ya Allah jadikanlah aku seorang nabi. Boleh macam tu? Al-Mustafa mereka ini, hamba-hamba yang dipilih oleh Allah, manusia yang terbaik. Mereka juga manusia seperti kita. Nabi sendiri Allah suruh sebut, ana basyarum mithlukum, aku ni manusia seperti kamu. Dalam Quran Allah sebut mereka juga pergi ke pasar-pasar. Allah jadikan mereka adalah jasad yang perlukan makanan, yang tidak kekal lama dekat dunia ini, semua akan mati. Tetapi para nabi ini dimuliakan dengan diwahyukan ke atas mereka risalah daripada Allah. Jadi tugas nabi ialah apa dia? Mengajak semua manusia untuk mengabdikan diri kepada Allah dan menjauhi segala taghut. Taghut tu apa dia taghut? Ada tak kita bincang hari tu, ada kan? Taghut dah masuk taghut. Kullu ma'ubida min dunillah. Setiap apa sahaja yang dipuja, yang disanjung, yang ditaati, yang diabdikan diri selain daripada Allah. Termasuklah apa? Contoh taghut yang Allah sebut dalam Quran. Selain daripada berhala, syaitan. Apa dia taghut juga? Hawa nafsu. Baik. Jadi Nabi datang untuk perbaiki balik. Sebab tujuan manusia diciptakan adalah untuk mereka mengabdikan diri kepada Allah. Tapi sebab dunia ini menipu, akhirnya dia terpesona, dia jauh daripada matlamat sebenar. Jadi perlu diajak kembali. Tapi Nabi-Nabi telah pun wafat. Nabi tinggalkan kepada kita apa? Nabi tinggalkan kepada kita ilmu Al-Quran ini. Yang inilah yang perlu kita warisi. Yang inilah bukti kita sayang kepada Nabi kita. Inilah yang betul-betul bukti betul kita sayang Nabi kita adalah belajar dan ajarkan Al-Quran ni. Belajar Al-Quran sama-sama, kita sebarkan kepada ahli keluarga kita. Itu bukti kita sayang Nabi. Nabi sampai dicederakan dalam Uhud. Nabi dicederakan ketika ke Taif. Tuan-tuan, kita hari ni senang pergi Taif. Seronok pula tu pergi Taif, kita selfie, kita makan, boleh bergambar dengan unta-unta kat Mekah tu kan. Makan buah-buah kat sana sejuk. Tapi Nabi pergi ke sana walaupun tempatnya sejuk, tapi dulu orang-orang Taif tu tidak sejuk. Dia lempar najis, lempar batu kepada Nabi kita. Jadi bila kita sampai ke sana, kenang sirah Nabi kita yang telah bersusah payah untuk menyebarkan Quran. Hari ini kita dapat Quran dalam keadaan tak perlu nak bersusah payah. Jadi buktikan dalam keadaan begini kita lebih kerja keras lagi untuk belajar menguasai Quran ni. Itu yang pertama, tu bukti kita minta dekat Allah jalan Nabi. Baik, hari ini kita sambung yang kedua, As-Siddiqin. Jadi As-Siddiqin dia asalnya dari perkataan Sadiq. Asal Siddiqin ialah Sadiq. As-Siddiq mufrad lah. Kalau ada ya nun ni dia jadi jamak.
ialah sifat musyabbahah kepada perkataan shadiq. Shadiq ni apa dia? Isim fa'il bagi perkataan sadaqa. Tengok dulu surah 49 ayat 15. Istilah dia ialah sifat musyabbahah. Ini satu istilah dalam sorof saja. Saya tuliskan dulu bagi yang sudah pelajari apa maksud sifat musyabbahah. Dia adalah isim yang menunjukkan suatu sifat yang sentiasa ada pada seseorang. Itu antara maksud mudah nak faham sifat musyabbahah. Macam contohnya perkataan Rahman. Rahman tu apa dia? Rahman dari perkataan Rahim. Rahman dari perkataan Rahim. Rahim apa Rahim? Penyayang, pengasih. Kalau sentiasa pengasih, Rahman. Maksudnya sifat tu dah meliputi diri dia. Jadi perkataan Shadiq, tengok dulu surah 49 ni. Kita tengok dulu, lagi saya terangkan balik. Surah 49 ayat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Jadi sesungguhnya tidak lain orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang dia beriman, iaitu dia percaya penuh yakin kepada Allah. Dia yakin dengan kalam Allah Al-Quran ini. Itu syarat pertama orang beriman. Yang kedua, dia yakin kepada apa? Nabinya, Rasulnya. Itu sunnahnya. Jadi Al-Quran ini bagi orang beriman adalah petunjuk kehidupan dia. Suatu kita belajar Al-Quran, nak faham Quran, kita baca Quran, tujuan dia untuk apa? Kita selalu nampak bayangan tentang kelebihan. Kelebihan tu ya. Antara kelebihan baca Quran, satu huruf, berapa kebaikan yang kita dapat? Satu kebaikan daripada satu huruf itu bersama dengan 10 kebaikan. Banyak tak kebaikan boleh dapat? Dengan hanya alif lam mim, dapat berapa kebaikan? 30 kebaikan. Itu minimum untuk membaca Quran. Tapi apa sebab ataupun kelebihan itu adalah, adakah itu matlamat baca Quran? Itu kelebihan dia. Matlamat baca Quran adalah untuk mendapatkan petunjuk daripadanya. Jadi nak dapatkan tu petunjuk, digalakkan dengan apa? Tu galakannya. Insentif kita kata. Datang program ni kita bagi 500 kepada pelajar-pelajar berusia yang lepas SPM. Jadi mereka pun datang, dapat galakan. Tapi tujuan dia adakah dia nak datang tu sebab dia dapat 500? Rugilah dia. Datang tu nak dapatkan ilmu. 500 tu untuk mudahkan urusan dia. Begitulah lebih kurang nak faham.
Nak baca Quran, nak belajar Quran, tujuan dia untuk apa? Nak dapatkan petunjuk. Tapi Allah gemburkan semangat dia, Nabi gemburkan semangat dengan janji Allah pahala yang banyak. Ada tak belajar buku lain? Belajar buku engineering atau architecture ke matematik, satu huruf, satu nombor dia dapat 10 kebaikan. Tapi kenapa manusia semangat belajar? Sebab dia belajar engineering tu sebab dia nak kerja nanti jadi seorang engineer. Betul tak? Tapi dapat tak pahala satu huruf 10 kebaikan? Tak dapat. Baca Quran pula tiba-tiba terbalik. Dia baca Quran untuk kejar huruf sahaja. Betul ke faham gitu? Ataupun baca Quran sebab kita nak bina mahligai kita di syurga nanti. Kan? Kita nak masuk syurga nanti. Kita nak bina kehidupan yang dikehendaki oleh Allah dekat dunia ini, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Tetapi dengan bacanya sendiri dapat pahala dah. Kan besar tu. Jadi maksud beriman, orang beriman ialah orang yang dipercaya pada Quran. Dia nak baca Quran sebagai petunjuk. Kemudian bila dah baca Quran sebagai petunjuk, kita nak laksanakannya. Siapa contoh tauladannya? Rasul. Macam mana Nabi faham Quran? Adakah Nabi baca Quran dengan sahabat-sahabat Nabi bila bulan Ramadan contohnya dia tadarus, Nabi baca, kawan-kawan dia baca ramai-ramai, lepas tu balik macam tu je ke? Ataupun Nabi membaca Quran kemudian dia melaksanakan. Lihat orang susah bantu. Bukankah Anas bin Malik kata setiap kali bulan Ramadan Nabi akan tadarus dengan siapa? Jibril. Bila tadarus dengan Jibril, apa jadi dekat Nabi? Tak silap saya ada dalam hadis tu, dalam buku yang dihadiahkan itu. Nanti boleh baca. Keutamaan ataupun digalakkan banyak apa? Infak pada bulan Ramadan. Nabi jadi semakin pemurah setiap kali Ramadan. Nabi orang yang paling pemurah sekali. Tapi masuk Ramadan, Nabi tadarus dengan Jibril bertambah pemurah. Sebab apa? Sebab dia baca kitab yang maha kaya. Bila kita dah ulang-ulang baca Allah cerita tentang dirinya dalam Quran. Quran ni banyaknya nak cerita tentang siapa? Tentang Allah. Allah sebut dirinya yang memiliki syurga. Tapi Allah tunjukkan jalan nak dapatkan syurga macam mana. Antaranya ialah nanti kita akan tengok membelanjakan harta. Jadi takkan lepas baca, okey tutup buku. Sebab apa? Aku dah dapat 20 pahala, 30 pahala. Kan begitu maksud dia. Itulah maksud yang pertama, orang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Summalam yartabu. Kemudian mereka tak ragu-ragu. Belajar, faham, yakin dengan apa kita nak buat ni. Yakin dengan janji Allah syurga. Wajahadu bi amwalihim. Apa buktinya? Iman tu mesti dibuktikan. Wajahadu bi amwalihim. Satu Nabi kata macam ni, satu hadis yang ringkas je, kita selalu dengar. Tapi kita tak nampak ini sebenarnya adalah hadis menunjukkan iman mesti dibuktikan. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Nabi kata siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia bercakap baik atau diam. Kita mulut laser, cakap terus, cakap banyak tu tak apa, dia menasihati orang. Dia mulut laser, cakap lepas, mulut tempayan, lagi apa lagi? Suka mengumpat. Lepas tu ada orang kata, apalah ni budak ni suka nak ngumpat, datang duduk dengan dia ngumpat. Kau nampak dia je macam tu, baik orangnya tu. Dia rajin bersedekah tu, dia beriman tu, belajar Quran tu. Tak kenalah begitu. Nabi kata apa? Siapa beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia bercakap baik. Atau paling-paling dia diam. Ada benda yang penting atau benda yang betul, benda tu manfaat, baru dia cakap. Tengok Nabi kaitkan apa dia? Iman dengan apa? Amal. So iman perlu dibuktikan. Apa bukti kat sini ayat Allah kata? Wajahadu bi amwalihim. Mereka berjihad dengan apa? Harta benda mereka. Ini bukan nak buktikan kepada orang lain, tidak. Nak buktikan kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kita macam nak bukti kepada Allah, kita infakkan harta kita. Kemudian wa anfusihim, dan dia juga belanjakan apa? Diri mereka sendiri. Mereka korbankan diri mereka. Sampai-sampai nanti kita akan sampai kepada syuhada. Mereka korbankan apa syuhada? Nyawa mereka sendiri. Sebab apa? Iman dia kepada Allah dan hari kiamat. Fi sabilillah.
Dia belanjakan harta dia dekat mana? Pada jalan Allah. Jalan yang dia nak menuju kepada Allah tu. Jalan nak meninggikan kalimah tauhid ini. Lepas tu di hujung tu yang penting ni kita nak bawa. Ulaika. Orang yang buat macam ni, mereka as-sadiqun. As-sadiqun terjemahannya apa? Orang-orang yang membenarkan pengakuan iman dia. Ni kalau betul beriman, ni bukti dia. Jadi kalau kita ni sekadar belajar Quran sahaja, itu sahaja kita dah berpuas hati, dah sempurna ke iman. Dia mesti dibuktikan. Dibuktikan dengan cara macam mana tadi? Allah kata, berjihad dengan harta benda dan jiwa raga. Jadi apa itu sadiq? Ni sadiq ialah orang yang benar pengakuan iman dia. Itu sadiq. Tapi apa beza dengan siddiq? Apa beza dengan siddiq? Siddiq tu saya tulis apa? Sifat musyabbahah. Cuba sebut. Sifat musyabbahah. Okey. Terang dia macam ni. Abu Bakar, dia digelar sebagai apa? Abu Bakar As-Siddiq, kan? As-Siddiq tu tadi saya dah kata dah, dia daripada perkataan sadiq. Sekali lagi nak tanya, apa maksud sadiq? Orang yang dia membenarkan apa? Iman dia. Dia membenarkan pengakuan iman dia. Kami beriman kepada Allah. Sebab tu orang munafik dia mengaku beriman. Orang munafik dia mengaku beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billah. Orang munafik ni berkata, kami beriman kepada Allah dan hari kemudian. Tapi Allah kata apa? Wa ma hum bimu'minin. Padahal mereka tidak pun orang beriman. Sebab apa? Mereka tak bukti kan. Bila Nabi ajak mereka untuk berperang, mereka bagi sebanyak alasan. Kita dah belajar surah Al-Fat kan. Nabi ajak mereka pergi ke mana? Pergi ke Mekah. Mereka kata, minta maaf, kami sibuk jaga anak dan harta benda kami. Sedangkan mereka dalam hati mereka takut berlaku apa-apa masa pergi nanti. Itu orang munafik. Dia tak dibuktikan dengan perbuatan dia. Jadi Abu Bakar, Nabi gelar dia As-Siddiq. Pernah dengar tak hadis yang Nabi kata, Abu Bakar ni dia boleh masuk syurga ikut mana pintu yang dia suka? Betul tak? Abu Bakar dia boleh masuk syurga ikut mana pintu yang dia suka. Sebab apa?